Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Samsul. Kami dari kumpulan 4 ingin memaparkan video proses-proses dalam kami membuat tugasan yang telah diberikan. Kumpulan kami telah memilih tajuk Kesan Teknologi Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam Kehidupan. Itu analisis dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Tema yang kami pilih adalah falsafah teknologi. Saya teruskan dengan pernyataan masalah. Teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence ataupun singkatannya AI telah memberikan faedah kepada rakyat sejagat. Namun, AI ini turut membawa kekurangan atau keburukan kepada masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial. Pelbagai kesan negatif perlu dielakkan bagi memastikan penggunaan AI terus maju dan membantu kita semua. Kesedaran juga haruslah kerap dilakukan supaya penggunaan AI tidak terjerumus dalam sifat negatif. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengenalannya. Untuk tajuk ini, teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI merupakan salah satu kaedah sains di mana ianya mempunyai kepintaran seperti manusia. AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah umum yang berkaitan dengan kecerdasan manusia, sekaligus akan memberi impak kepada pendidikan, ekonomi dan sosial. Oleh itu, adalah tanggungjawab kita bersama untuk menggunakan AI dan memberi manfaat kepada kita dan bukan sebaliknya. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan sub-sub topik yang telah kami buat. Salam sejahtera, nama saya Benjamin B.S. Lojingau, nombor matriks 290571. Okey, untuk objektif kajian ini kami mempunyai 3. Yang pertama, mengenal pasti keberkesanan teknologi kecerdasan buatan AI dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengkaji kesan-kesan penggunaan AI sama ada ianya positif ataupun negatif. Dan yang ketiga, mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat agar tidak menyalahgunakan penggunaan AI. Okey, nanti yang untuk tugasan ni kan, ini pun suara saya akan dengar ni. Peter sama Benjamin, kamu coba buat pembahagian setiap orang untuk buat video ikut tajuk yang kita buat tu lah. Okey. Alright. Dari hasil dapatan kami mendapat responden daripada Melayu seramai 60 orang, Cina 45 orang, India 15 orang dan yang lain-lain 30 orang. Manakala dari segi jantina, lelaki 60 orang dan perempuan 90 orang. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Peter Canisius, nombor metrik 290697. Saya akan membentangkan berkaitan dengan analisis terhadap kesan AI dalam kehidupan dari sudut pendidikan, ekonomi dan juga sosial. Dari sudut pendidikan, kesan AI dalam kehidupan dari sudut pendidikan ialah yang pertama adalah AI boleh menjalankan tugas harian seperti penjadwalan, pengurusan data dan juga tunjuk ajar. Dalam kesan ini, respon daripada responden kami majoritinya adalah setuju dengan kenyataan kesan ini. Kesan yang kedua pula adalah AI boleh meningkatkan pembelajaran gamified yang boleh menjadikan pembelajaran seronok. Respon daripada responden kami juga majoritinya adalah bersetuju. Kesan yang ketiga pula adalah AI boleh memberi kesan kepada keperluan untuk peranan pekerjaan dalam pendidikan. Respon daripada responden kami berkaitan dengan kesan ini kebanyakannya adalah tidak bersetuju. Kesan yang keempat pula, kebergantungan kepada teknologi, lalu pengajaran tradisional, pembangunan dan pemikiran diabaikan. Dalam kesan ini, respon daripada responden kami
mendapat majority setuju dengan kesan ini. Bagi analisis terhadap kesan AI dalam kehidupan dari sudut ekonomi pula, yang pertama adalah peningkatan produktiviti dan taraf rakyat berlaku setaraf dengan kemajuan teknologi AI. Respon daripada responden kami berkaitan kesan ini, kebanyakannya adalah tidak setuju dengan kesan ini. Kesan yang kedua pula adalah AI akan memberi kemakmuran ekonomi kepada semua negeri di Malaysia secara sama rata. Respon daripada responden kami juga mendapat majority adalah tidak bersetuju dengan kesan ini. Kesan yang ketiga pula adalah AI akan memberikan kadar inflasi yang rendah. Respon daripada responden kami berkaitan kesan ini, majoritinya adalah tidak bersetuju. Dan yang keempat pula adalah negara yang menggunakan teknologi AI akan menguasai ekonomi dunia. Hasil tinjauan dan respon daripada responden kami juga bersetuju dengan kenyataan kesan ini. Bagi analisis terhadap kesan AI dalam kehidupan dari sudut sosial pula, yang pertama adalah AI dapat mengurangkan interaksi dengan orang yang tersayang, terutama sekali adalah keluarga. Dan respon daripada responden kami kebanyakannya adalah bersetuju dengan kesan ini. Kesan yang kedua pula adalah privasi seseorang tidak selamat dalam dunia digital. Dan hasil tinjauan responden kami kebanyakannya bersetuju dengan kenyataan kesan ini. Kesan yang keempat pula adalah AI menyebabkan aktiviti luaran diketepikan sebab lebih cenderung dengan teknologi digital. Dan ini hasil daripada responden kami mendapat majority tidak bersetuju dengan kenyataan kesan ini. Dan kesan yang terakhir, kesan AI, analisis terhadap kesan AI dalam kehidupan dari sudut sosial. Kesan yang terakhir adalah AI membuatkan manusia terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengabaikan kemampuan sendiri. Respon daripada responden kami berkaitan dengan kesan ini kebanyakannya bersetuju. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Losus Hafir Razlan alias Boyo, nomor matriks 290603. Dalam perbincangan dapatan mengenai kesan teknologi kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence dalam kehidupan, analisis dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pertama ialah masyarakat harus mengutamakan pemupukan budaya integriti dan tingkah laku beretika sebagai komponen utama dalam pendekatan mereka untuk menggunakan AI. Kedua, masyarakat harus mempelajari banyak teknik dalam dunia digital supaya dapat mengatasi masalah pengangguran, dapat dielakkan memandangkan dunia sekarang sangat dipengaruhi dengan kecanggihan teknologi. Oleh itu, peluang dalam menceburi bidang teknologi amatlah luas. Ketiga, manusia haruslah mengembangkan otak untuk berpikir karena ketagihan AI dapat mendatangkan masalah untuk ide kita berkembang, terutamanya kepada generasi akan datang. Keempat, nilai-nilai murni haruslah diterapkan dalam sifat manusia karena kemajuan pesat AI boleh menimbulkan kerisauan bahwa suatu hari nanti sifat manusiaan akan dihapuskan. Terakhir, hubungan antara manusia haruslah dititik beratkan. Tidak menafikan robot lebih hebat daripada manusia apabila berfungsi, namun interaksi antara manusia dapat diwujudkan asas pasukan di mana AI tidak dapat menggantikannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Christopher Sabin, bernomor metrik 290576. Saya akan membentangkan falsafah teknologi
dan kesimpulan. Secara falsafahnya, teknologi dibina berdasarkan dua sebab. Pertama, manusia menciptakan peralatan yang mampu meringankan kerja seharian mereka di dalam pendidikan, sosial, dan ekonomi. Falsafah teknologi dalam pendidikan. Dari sudut pendidikan, penggunaan teknologi maklumat dalam sektor pendidikan membantu pelajar untuk mengakses bahan pelajaran pada bila-bila masa. Dengan adanya e-model, laman web pendidikan, dan platform pembelajaran atas talian, pelajar tidak terikat dengan masa dan tempat tertentu untuk mendapatkan maklumat dan bahan pelajaran. Mereka boleh belajar di rumah, di perpustakaan, atau di mana-mana saja yang mereka selesa. Falsafah teknologi dalam sosial. Dari sudut sosial, penggunaan teknologi telah menyediakan kemudahan untuk mengakses maklumat. Dengan adanya internet dan teknologi digital lainnya, informasi kini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat dengan mudah mencari informasi mengenai berbagai hal, mulai dari sejarah, budaya, hingga cara membuat sesuatu. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sosial juga memudahkan proses komunikasi. Teknologi kini dapat membantu manusia untuk berhubungan secara atas talian dengan bersemuka, walaupun berada di tempat yang jauh. Falsafah teknologi dalam ekonomi. Dari sudut ekonomi, penggunaan teknologi dapat meningkatkan productivity. Ini dapat dilihat daripada peningkatan output dan cost dapat dikurangkan. Hasil daripada peningkatan productivity, harga produk dapat dikawal dan gaji pekerja dapat ditingkatkan. Sebab yang kedua pula, penggunaan teknologi dapat membantu manusia dalam membuat keputusan kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat-alat yang dicipta serta ditambah baik dari segi kecakapan alat tersebut. Dalam kesemua bidang ini, manusia memerlukan komputer riba untuk memastikan kesemua data dan maklumat dapat diakses dengan menggunakan internet. Sebagai contohnya dalam bidang perubatan karena banyak maklumat yang perlu disimpan dan memerlukan pemantauan daripada semasa ke semasa. Menurut sumber UPM, sekumpulan penyelidik Universiti Putra Malaysia daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat telah berjaya menjalankan penyelidikan dengan membangunkan satu sistem yang dapat membantu mempercepatkan dan mempermudahkan proses diagnosis dan pembendaan sedia ada yang dinamakan Computer Assisted Surgery and Diagnosis. Sistem pengolahan data itu turut membantu pakar data memproses imej perubatan mengikut keperluan pakar perubatan untuk membuat keputusan pembedahan. Selain itu, data dalam bentuk visual 3D itu akan menambahkan teknik pintar untuk meningkatkan keupayaan diagnosis dan membantu simulasi latihan. Kesimpulannya, teknologi kecerdasan buatan ini mampu memberikan kesan yang positif dan juga kesan yang negatif dalam kehidupan manusia. Cara penggunaan teknologi ini bergantung kepada cara seorang itu menggunakannya, sama ada ke arah yang baik ataupun sebaliknya. Namun, apa yang lebih penting, jangan biarkan teknologi ini merampas hak-hak seseorang manusia itu, dan perlunya keseimbangan antara pemikiran manusia dan juga teknologi kecerdasan buatan ini dalam kehidupan seharian. Sekian pembentangan kami daripada kumpulan 4.